أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar ustazah yang dikasihi, kaifa halikum jami'an? Alhamdulillah, moga-moga kalian sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Insya-Allah, sebelum kita mulakan PDPC kita pada hari ini, marilah kita sama-sama bacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, jom sama-sama kita tengok paparan yang ustazah sediakan. Jadi soalan ustazah, apakah tajuk lagu nasyid yang dimainkan sebentar tadi? Bagus, tepat sekali. Tajuknya ialah Tala'al Badru Alaina. Soalan yang kedua, siapa dapat bagi tahu ustazah gambar apa yang dilihat tadi? Terbaik, ahsantum. Kita dapat lihat tadi gambar peta Mekah dan Madinah. Kemudian ada gambar orang yang sedang menaiki unta. Dan ada sekumpulan penduduk yang sedang meraihkan kedatangan seseorang. Jadi rasa-rasanya para pelajar dah boleh teka apa peristiwa yang sedang diraihkan. Bagus, mumtaz. Tepat sekali. Peristiwa yang sedang diraihkan adalah peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi mereka menyanyikan lagu Tala'al Badru Alaina untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi insya-Allah hari ini ustazah akan kongsikan satu topik yang berada dalam bidang sirah yang bertajuk Hijrah Detik Bersejarah. Para pelajar yang berada di rumah boleh merujuk buku teks pada muka surat 157 sehingga muka surat 163. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, pelajar dapat yang pertama menyatakan maksud hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang kedua, menerangkan faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang keempat, menerangkan kesan dan iktibar daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Insya-Allah yang pertama kita akan lihat kepada apakah maksud hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi bahasa, hijrah bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Manakala dari segi istilah pula, hijrah bermaksud perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah ataupun nama lainnya ketika itu adalah Yathrib. Peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapat arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur. Mereka keluar daripada kota Mekah secara rahsia supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah.
Pada ketika itu, tiada seorang sahabat pun yang berani untuk berhijrah secara terang-terangan, kecuali seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kerana beliau terkenal dengan keberaniannya. Setelah hampir 2 tahun, para sahabat berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur, barulah Rasulullah SAW berhijrah setelah mendapat isyarat ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita akan melihat kepada faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Antara faktornya ialah yang pertama, isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, untuk memelihara akidah, yang ketiga, pelawaan penduduk Yathrib ataupun Madinah, dan yang keempat, penentangan musyrikin Quraisy yang semakin kuat. Faktor yang pertama, isyarat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maksudnya, dan ingatlah ketika orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Surah Al-Anfal ayat 30. Sadaqallahul Azim. Faktor yang kedua, memelihara akidah. Umat Islam sanggup mengorbankan harta dan tanah air mereka demi untuk menyelamatkan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih berharga. Faktor yang ketiga, pelawaan penduduk Yathrib ataupun Madinah. Sekumpulan penduduk Yathrib telah mempelawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin mereka di Yathrib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan bai'ah ataupun janji setia yang dinamakan sebagai bai'ah Aqabah yang pertama dan bai'ah Aqabah yang kedua dengan sekumpulan penduduk Yathrib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Mus'ab bin Umair ke Yathrib dengan tujuan untuk berdakwah dan mengajar Al-Quran kepada penduduk Yathrib. Seterusnya kita akan lihat isi kandungan bai'ah Aqabah yang pertama dan bai'ah Aqabah yang kedua. Isi kandungan bai'ah Aqabah yang pertama antaranya ialah tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak mengadakan dusta dan tidak menderhakai perkara yang baik. Isi kandungan bai'ah Aqabah yang kedua pula ialah melindungi dan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti melindungi keluarga sendiri. Faktor yang keempat, penentangan musyrikin Quraisy semakin kuat. Musyrikin Mekah telah melakukan pelbagai bentuk penentangan, termasuklah penyiksaan terhadap umat Islam. Tekanan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula semakin hebat, terutamanya selepas kematian pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Talib. Kemuncak penentangan musyrikin Mekah ialah mereka telah berpakat dan bermesyuarat di Darun Nadwah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita akan melihat kepada peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh lihat kepada kronologi hijrah yang pertama, iaitu bertempat di Mekah bersamaan dengan 27 Safar. Kronologi yang kedua bertempat di Gua Thur. Kronologi yang ketiga bertempat di Quba bersamaan dengan 8 Rabiul Awal. Dan kronologi yang keempat bertempat di Yathrib bersamaan 12 Rabiul Awal. Kronologi hijrah yang pertama iaitu bersamaan dengan 27 Safar yang bertempat di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan menggunakan jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang ramai untuk ke Madinah. Anak kepada Sayyidina Abu Bakar yang bernama Abdullah telah bertugas untuk meninjau dan melaporkan situasi yang berlaku di Mekah. Manakala puterinya yang bernama Asma telah bertugas untuk menyediakan bekalan makanan. Hambanya yang bernama Amir bin Fuhairah pula
telah bertugas untuk membawa kambing ke pintu gua dengan tujuan untuk membekalkan bekalan susu dan menghapuskan jejak kaki Nabi SAW. Dalam masa yang sama, musyrikin Mekah telah menawarkan 100 ekor unta bagi sesiapa yang berjaya menjejak Rasulullah SAW. Musyrikin Mekah telah melakukan operasi besar-besaran untuk menjejaki Rasulullah SAW dan ada di antara mereka telah sampai ke Gua Thur. Walau bagaimanapun, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak dapat menjejaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan yang cemas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mententeramkan hati Sayyidina Abu Bakar. Yang kronologi hijrah yang kedua, iaitu bertempat di Gua Thur. Setelah 3 hari berada di Gua Thur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar bergerak menuju ke Madinah dengan bantuan seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid, yang mana beliau merupakan seorang musyrik yang jujur. Kronologi hijrah yang ketiga, iaitu pada 8 Rabiul Awal, bertempat di Quba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Quba dan tinggal beberapa hari di sana. Semasa di Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina masjid. Dalam masa yang sama, Suraqah bin Malik telah berjaya menjejaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa ketika Suraqah ingin menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kuda yang dinaikinya jatuh terperosok masuk ke dalam pasir sebanyak 3 kali. Namun pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaafkan Suraqah dan meminta beliau agar merahsiakan pertemuan mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan mahkota Kisra kepada Suraqah. Buat pengetahuan semua, Kisra adalah seorang penguasa Parsi ataupun pemerintah kerajaan Parsi yang mempunyai kekuasaan yang hebat ketika itu. Kronologi hijrah yang keempat, iaitu pada 12 Rabiul Awal, bertempat di Yathrib ataupun Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Yathrib dan disambut dengan penuh gembira oleh penduduk Yathrib. Penduduk Yathrib telah berlumba-lumba untuk merebut tali unta tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di rumah mereka. Namun pada akhirnya unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Seterusnya kita akan lihat kepada kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kita boleh lihat kesan-kesannya melalui aspek agama, sosial, politik dan ekonomi. Melalui aspek agama, kesannya ialah ajaran Islam semakin tersebar kerana dakwah dapat dilaksanakan secara lebih terbuka. Melalui aspek sosial, kesannya ialah masyarakat Madinah berubah kepada sistem hidup yang lebih baik dari segi akidah, syariat dan akhlak. Melalui aspek politik, kesannya ialah tertegaknya negara Islam yang pertama yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, melalui aspek ekonomi, kesannya ialah keadaan ekonomi umat Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan. Iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Iktibar yang boleh kita ambil, yang pertama, sebelum kita membuat sesuatu tindakan, kita kena bijak membuat perancangan dan menyusun strategi. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi berhijrah, Nabi dah buat perancangan, Nabi dah susun strategi untuk menggunakan jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang ramai untuk sampai ke Madinah. Yang kedua, kita mesti optimis dan kita mesti yakin bahawa kejayaan pasti bersama dengan orang yang membawa kebenaran ataupun orang yang membawa Islam. Yang ketiga, kita mesti mencari teman yang soleh, yang mana yang baik akhlaknya dan ikhlas membantu. Seperti mana yang ditunjukkan oleh para sahabat dalam peristiwa hijrah, seperti Sayyidina Abu Bakar, Abdullah, Asma, Amir bin Fuhairah dan ramai lagi. Yang keempat, kita mesti sabar dan tabah dalam menghadapi halangan dan cabaran.
Contohnya seperti umat Islam ketika mana mereka berada di Mekah, mereka diseksa dan dizalimi, tetapi mereka tetap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian tersebut. Yang kelima, kita kena sentiasa bertawakal dan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mematuhi perintahnya. Kita lihat di dalam peristiwa hijrah, begitu banyak pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti di Gua Thur, golongan musyrikin tidak berjaya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Suraqah bin Malik mengejar Rasulullah, tiba-tiba kuda yang ditungganginya jatuh terperosok masuk ke dalam pasir. Itu semua atas bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan syarat kita mesti taat, kita mesti patuh perintahnya. Yang keenam, sentiasa mengutamakan dan memelihara kesucian akidah serta mengutamakan keselamatan nyawa. Seperti mana di dalam peristiwa hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi arahan kepada umat Islam di Mekah untuk berhijrah ke Madinah demi untuk menjaga akidah dan menjaga keselamatan nyawa. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita menghayati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nikmat Islam dan iman yang kita kecapi pada hari ini adalah hasil jerih perih dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita pula yang menjadi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dijadikan sumber inspirasi untuk kita berubah ataupun berhijrah ke arah kehidupan yang lebih baik yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekian sahaja perkongsian pada hari ini. Marilah sama-sama kita mengakhiri PDPC kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع